muda, kali ini kita berkongsi menggunakan mesin plotter untuk mengukir nama di atas kepingan pelek. Maaflah sebab anak yang menggunakan alat-alat yang kurang canggih untuk merakam, yang tidak dapat diadjust, yang hanya menggunakan peralatan yang murah, yang kebanyakannya dibeli di kedai-kedai DIY. Pada kali ini kita berkongsi cara-cara kita bekerja dan telatah cucu yang suka bermain dengan bilah-bilah ataupun potongan kayu-kayu. Alah, terkenang juga kita masa budak-budak dulu. Macam itulah, dalam pemikiran kita happy aja. Macam tu juga dengan mereka. Cuma apa yang perlu pemerhatian. Mereka bermain agar mereka terluang. Sebab pengorbanan kita melakukan sesuatu pekerjaan tu akan menghadkan masa kita beriadah dengan mereka. Masa inilah kita biarkan mereka bergembira dengan apa kehendak mereka bermain dengan barang-barang keperluan. Zaman kanak-kanak memang begitu indah. Payah terfikir, di pemikiran mereka adalah gembira. Lain pula dengan kita. Kita terpaksa berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Bagi mereka perlu happy aja. Dan tugas kita memastikan mereka berbahagia. Walaupun dengan kekurangan segala tuntutan, kekurangan ekonomi, kekurangan dari segi banyaklah kekurangan kasih sayang. Dengan cara ini dapat mengeratkan kita dengan mereka. Walaupun masa kita terhad, ya, kita sambil bekerja, sambil kita melatih mereka supaya mereka lebih kenal dengan dunia. Nak berjaya mesti berusaha. Sambil-sambil dengan teguran yang membina. Pada episod kali ini
kita berkongsi berbagai riadah dengan telatah anak-anak, telatah peralatan yang kita guna, dengan projek-projek yang lain. Banyak kita berkongsi. Kadangkala memeningkan kepala bila kita nak menulis, barang tak ada, seperti pensel, pen, marker hilang. Tak ada yang lain lah, confirm lah mereka macam ni. Tengok, habis sampah kah, sampel-sampel kah, habis mereka sapu semua. Kadangkala seronok juga dengan telatah mereka, tapi kita kena pastikan supaya mereka tidak keluar daripada pagar di hadapan ataupun penghalang tu, sebab kereta yang di luar tu melaju. Entahlah pemikiran orang sekarang, dalam lorong yang sempit pun mereka bawa laju. Tapi itulah kita yang kena pastikan supaya keluarga kita tidak terkena musibah. Kalau nak harapkan pemandu, memanglah macam dia bawa dekat lita perlombaan, biarlah. Adat berjiran ni susah sikit. Kita tegur nanti berkecil hati, tak tegur kena musibah. Kita ikut ajalah. Ya, semoga dengan perkongsian saya kali ini tidak membosankan atas faktor video yang panjang. Hanya dengan satu tujuan, semoga dapat membantu rakan-rakan dan berkongsi apa yang saya lakukan. Andai kata dapat menghibur atau memberi pengetahuan sedikit kepada rakan-rakan, alhamdulillah, saya bersyukur. Dan andainya membosankan rakan-rakan, saya memohon maaf atas faktor kurang memahami pengeditan video-video yang mana patut dibuang, ataupun yang patut disimpan. Saya belum mengetahuinya. InsyaAllah saya akan belajar dengan lebih mendalami lagi ilmu pengeditan, pembuatan tentang pengkongsian kita. Al-maklum, semua ni dengan pembelajaran sendiri, mentelaah video-video daripada rakan-rakan kita
yang telah berjaya. Bagaimana membuat channel, bagaimana cara nak berkongsi, bagaimana cara pengeditan, dan bagaimana cara kita merakam dan mengupload sesuatu video. Kalau tentang ni memang saya kurang faham. Ya, proses pembelajarannya memakan masa. Tidak seperti proses pembelajaran petukangan. Sebab bagi saya, kalau proses pembelajaran petukangan, kita boleh menggunakan teknik-teknik yang lain yang dapat melaksanakan sesuatu kerja itu. Tapi kalau proses pengeditan telah ditetapkan, andai kata kita menggunakan sesuatu produk itu tentang kepanjangan ataupun untuk memendekkan video ataupun nak meletakkan gambar-gambar yang berguna, semua perlu pemerhatian yang tepat. Pemerhatian dan pemahaman. Kadangkala satu video ataupun pemotongannya lain nak dipotong, lain yang terpotong. Terpaksa kita buat semula. Kadang-kadang sampai 3-4 kali. Buat lagi. Seperti membuat banner, membuat timeline. Ada yang betul, ada yang tak betul. Proses pembelajaran tentang YouTube memang bagi saya sesuatu yang baru. Sebab atas faktor kekurangan saya tentang pemahaman tentang ekonomi saya, saya terpaksa belajar dengan sendiri. Sebab kalau saya belajar di kelas-kelas ataupun di online, terpaksa mengeluarkan sedikit modal. Andai katanya saya mengeluarkan sedikit modal, maka saya terpaksa menggunakan apa yang telah dirancang, iaitu tentang ekonomi, keuangan. InsyaAllah, andai ada rezeki, saya akan tambah ilmu saya tentang pengeditan dan tentang pengetahuan tentang YouTube. Dan andai kata ada di antara rakan-rakan yang tahu dan pandai tentang pengeditan, tentang cara-cara upload video di dalam YouTube, berkongsi ilmu, alhamdulillah saya terima.
nampak? Apa ya sih nampak? Proses memberi dan mengambil. Saya berkongsi pengalaman membuat, rakan-rakan pula berkongsi cara pengeditan dan cara-cara mengupload. Beginilah proses pembuatan sesuatu produk kotak dan projek-projek yang telah ditempah. Setelah diketam ataupun digosok, lepas itu digosok supaya licin. Kita merata dengan ketam, dengan sender, dengan ketar pasir agar kualiti sesuatu produk itu elok. Kita berharap agar kita dapat merealisasikan tempahan rakan-rakan yang menempah. Semoga dengan perkongsian kali ini dapat menambah lagi pengetahuan rakan-rakan. Buat masa ini, alhamdulillah saya dapat berkongsi dengan rakan-rakan kaedah-kaedah menggosok menggunakan sender, menggunakan roda atas waktu jiran-jiran dekat bersebelahan rumah saya masa ini tak ada. Jadi saya dapat berkongsi dengan rakan-rakan menggunakan peralatan yang lebih elok. Kadangkala kita terpaksa memikirkan ketenteraman orang lain. Kalau mengetam pula, saya masih menggunakan ketam manual. Sebab kalau ketam elektrik terlalu bising. InsyaAllah, mana tahu dimurahkan rezeki, panjangkan usia, saya mempunyai suatu tempat yang sesuai menggunakan peralatan ataupun mesin-mesin elektrik yang lebih canggih lagi dapat saya berkongsi kepada rakan-rakan kita. InsyaAllah sama-sama kita berdoakan semoga dimudahkan rezeki agar dapat memudahkan suatu perkongsian agar lebih menarik, lebih berguna lagi. Ya, kadang-kadang kita melihat rakan-rakan kita berkongsi menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih, mesin-mesin yang dapat memudahkan pekerjaan mereka. Kita terasa iri hati juga. Tapi apakah daya, atas faktor ekonomi, atas faktor kesesuaian tempat
tempat tidak mengizinkan kita reda. Pada masa ni, walaupun barang-barang ataupun peralatan yang kurang canggih pun dapat kita menyiapkan sesuatu pekerjaan itu. Dan andai kata rakan-rakan yang telah menempah barang-barang ataupun produk-produk yang mereka tempah belum dapat saya laksanakan, saya mohon maaf atas alasan giliran, atas alasan tiada material, kayunya tak sesuai. Semoga faham. Sebab kalau ada, bukan tiada, ada yang menjual material-material yang sesuai, tetapi harga dia. Sebab bagi saya, kalau membedaratkan pemesan, saya pun tak senang hati. Sebab almaklum, macam kayu pelet, barang yang dah tak pakai, tapi harga kadang-kadang melebihi harga buat pengetahuan rakan-rakan tentang rekaman suara ni pun beberapa kali saya rakam. Dalam proses perekaman, suara pernah hilang. Part yang tengah-tengah ni lah yang hilang. Cek balik sampai ujung. Cek, suara hilang. Umpama macam video saya yang pertama tu, di pertengahan tiada suara. Ni dah terkenal lagi. Entahlah mana silap, saya pun tak tahu. Apa yang silap waktu ni? Saya padam lagi, buat lagi, padam lagi, buat.
Silap-silap tak jadilah. Lakulah sesuatu pekerjaan dalam keadaan kurang. Sekurang-kurangnya kita dapat melakukan pekerjaan itu. Buat pengetahuan rakan-rakan, seperti yang di dalam video ni, yang saya lipat ni adalah meja lipat yang telah ditempah oleh customer untuk aktiviti steamboat. Meja ni dapat dilipat dua, panjang 3 kaki
1,5 kaki dengan ketinggian 14 inci. Walnut sebanyak 4 biji, wase, spring wase, dan paku, gam, dan skru. Insyaallah di lain episod saya akan berkongsi cara membuat ini. Kebanyakan produk yang saya buat mengistilahkan takboma yang menyimatkan tempat, sepertinya meja, lantai lipat, kursi dan lantai lipat, supaya menjimatkan kemasan. Kurang juga buat fik. Bisa lebih sono buat sesuatu benda tu yang dapat menjimatkan tempat duduk, seperti kursi ini, kursi bionik, dan meja yang dilipat. Ini proses pembuatannya mencapai pemikiran dengan kejengkalan. Saya berjaya meneruskan sesuatu kehendak hati saya itu. Alhamdulillah. Ada kesenian sendiri.
sahabat. Beginilah proses seterusnya. Telah siap digosok dan dibakar untuk memberi ataupun menyalahkan warna kayu pelet agar lebih nampak menarik ataupun lebih garang. Lepas tu kita perlu selet ataupun varnish. Kalau kita sudah membakar atau melelahkan warna kayu pelet dengan pembakaran, kita hanya memerlukan pewarna ataupun varnish yang transparan sahaja. Tidak perlu menggunakan warna yang garang, sebab bila sudah dibakar, warnanya sudah cukup tua, cukup menarik. Pembuatan ukiran nama pada kotak pun dah selesai, iaitu nama pemilik kotak ataupun nama pemesan. Singkatannya Syarifah. Alhamdulillah. Semoga beliau suka dengan dan berpuas hati dengan hasil kedatangan kita. Kalau ikutkan, tak perlulah cantik, tak perlulah lebih daripada apa yang ada, sebab tujuan dia hanya untuk menyimpan barang pribadi yang bukan berharga. Tapi itulah, kita nak juga dia merasa berpuas hati apa yang dia terima. Sambil-sambil menarik hati pelanggan-pelanggan yang lain, kita cuba berusaha membuat apa yang terbaik. Mana tahu ada rakan-rakan yang lain berminat juga nak menggunakan khidmat kita. Kotak ni saya buat tutup saja, tidak dibuat ada berkunci ataupun lock, sekadar ditutup saja. Barang pribadi yang tidak berharga alhamdulillah. Selepas ni kalau dah kering, keesokan harinya bolehlah kita serahkan kepada owner dia. Semoga dengan perkongsian kali ini dapatlah bantu ataupun menjadi rujukan kepada rakan-rakan kita cara-cara ataupun teknik-teknik yang mudah untuk mempelajari bagaimana membuat sebuah kotak yang simple tapi menarik.
mungkin rakan-rakan ada yang mengetahui teknik-teknik mengecat ataupun menyapu selet pada kepingan papan yang lagi baru. Sapu dengan lapisan yang tipis, kemudian kita biarkan kering agar dia menyerap ke dalam. Lepas tu kita gosok dengan kertas pasir yang halus, membuang kotoran ataupun di permukaan cat tu yang ada benjolan ataupun yang berasa pasir, kita sapu buang. Selepas tu kita sapu dengan selet yang kedua kalinya agar permukaannya lebih licin. Dah kotak ini tak ada besar sangat, sekadar menyapu dengan brush cat dan sapuan ala kadar, alhamdulillah memadai. Kayu-kayu pelet ni kalau betul dengan pilihan dan susunan, itu yang paling menarik perhatian. Apatah lagi kepingan-kepingannya kita bakar untuk menyelahkan urat-urat kayu ataupun bunga-bunga kayunya. Bunga-bunga papan akan menyelah. Pada dasarnya, kalau dahulu belum ada kemudahan seperti gas yang ting kecil macam ni, sebahagiannya menggunakan minyak hitam yang dicampur dengan minyak gas sedikit dan kita sapu di permukaan. Lepas tu kita biarkan kering, barulah kita memulakan kerja pengecatan. Sekarang ni dah mudah, ada kemudahan seperti gas botol kecil dan pembakar. Terlalu mudah sekarang, kita hanya membakar di permukaan. Ada sebahagian rakan-rakan membakar separuh hangus agar nampak lebih kelainan. Tapi itulah, bunga-bunga kayu ataupun urat-urat kayu hilang. Cuma yang nampak macam kayu yang terbakar. Ada juga yang buat macam tu. Tengoklah customer nak macam mana. Kalau kita memahami unsur-unsur kayu, unsur-unsur pembuatan teknik dia, memang menarik. Seperti kayu jati, kayu leban, kayu pohon getah, pokok nipung, kayu belian. Dia ada struktur
foto yang menarik, sesuatu yang akan terwujud di antara bilah-bilah yang berlainan kayu. Cuma kita perlukan teknik. InsyaAllah di masa yang akan datang kita akan cuba berkongsi dengan bilah kayu seperti kayu-kayu yang saya sebut tadi. Kita cuba kayu pelet, kayu jati, kayu getah. Kita akan cuba buat kayu belian. Rakan-rakan, semoga dengan perkongsian kali ini dapat membantu dan dapat berhibur di channel kita ini. Dan rakan-rakan, saya mohon bantulah channel kita ini agar lebih bersemangat dengan cara like, subscribe, tekan lonceng dan share kepada rakan-rakan yang lain. Mana tahu perkongsian kita bermanfaat kepada rakan-rakan kita yang lain juga. Pada rakan-rakan yang telah mengetahui ataupun yang lebih pengalaman dalam bidang pertukangan, nak memberi tunjuk ajar ataupun nasihat, kita terima supaya membina kita agar lebih bijak, lebih memahami asas-asas pertukangan. Semoga rakan-rakan dapat merealisasikan diri dengan teknik-teknik yang ada. Pada rakan-rakan, sebelum mengakhiri episod kali ini, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Semoga bertemu lagi. Andai kata dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki, kita berjumpa lagi dengan perkongsian yang lain pula. Yang seperti meja ataupun kursi-kursi yang lain